بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله، syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah pada sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur beberapa potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-74 di dalam Al-Quran, merujuk kepada surah Al-Mudaththir yang mengandungi 56 ayat. Surah Al-Mudaththir adalah merupakan antara surah yang awal yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada surah Al-Alaq, selain daripada surah Al-Muzammil. Surah sebelumnya iaitu surah Al-Muzammil adalah merupakan surah sebagai bentuk persiapan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut preaching preparation, persediaan untuk menghadapi dakwah. Dan dalam surah Al-Mudaththir ini Allah menceritakan tentang asas-asas dakwah. Baik, kita akan membacakan beberapa potong ayat bermula daripada ayat 18 sampailah ayat yang ke-25, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Ayat yang ke-18 hingga ayat 25 daripada surah Al-Mudaththir. Baik, ayat 18, innahu fakkara wa qaddar, dan sesungguhnya dia fakkara, memikirkan,
wa qaddar, dan menetapkan sesuatu yang ingin dia tetapkan. Baik, kalimah innahu, hu itu dhamirnya kembali kepada siapa? Siapakah personality, siapakah individu yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini? Dia adalah merujuk kepada seorang lelaki yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, dan dia adalah salah seorang pemuka ataupun pembesar di kalangan Arab musyrikin Mekah suatu ketika dahulu. Boleh dikatakan kemasyhuran dan kepopuleran namanya tu sama naik dengan Abu Lahab, sama naik dengan Abu Jahal, sama naik dengan Utbah bin Rabi'ah, sama naik dengan Umayyah bin Khalaf, dan nama-nama pemuka ataupun pembesar Quraisy yang lain. Jadi dia ini pernah diutuskan oleh kaumnya, yaitu kaum Arab Quraisy, untuk bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada pandangan mereka, Muhammad pada ketika itu telah mendakwa. Muhammad ni klaim dia telah diangkat oleh Allah sebagai utusannya. Nabi Muhammad dakwa dia diutuskan oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul yang membawa ajaran Islam, membawa syariat daripada Allah, dan nak meruntuhkan, menghancurkan kefahaman-kefahaman yang salah dan silap yang telah diamalkan ataupun dijalani oleh Arab-Arab musyrikin Mekah pada ketika itu. Dan dalam masa yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendakwa sebagai seorang utusan Allah. Allah angkat dia ni jadi nabi dan juga rasul. Allah yang sama, Tuhan yang samalah yang telah menurunkan wahyu kepada beliau berupa ayat-ayat Al-Quran melalui wasilah ataupun perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan kedengaran pada mereka bahawa bila Nabi Muhammad ni menerima wahyu, mereka ni nak dengar. Mereka ni nak dengar wahyu-wahyu yang diterima dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu antara benda yang mereka buat ialah mereka utus Al-Walid bin Al-Mughirah ini untuk pergi menemui baginda dan mendengarkan sendiri wahyu yang dibacakan oleh baginda kepada beliau. Dan kemudian beliau akan bertindak balas, reflect ataupun respon. Betul tak apa yang didakwa oleh Muhammad menerusi penelitian dan pengamatan dia terhadap ayat-ayat yang dibacakan tadi. Jadi nak cek betul-betul ni betul-betul wahyu Allah ke ataupun sekadar rekaan daripada perkataan Muhammad sendiri ke, atau dia ambil mana-mana syair ke, mana-mana perkataan orang lain yang dulu dan sebelum ni ke. Lepas tu dia akan respon kepada kaum dia, iaitu Arab musyrikin Mekah. Jadi hu di sini kembali kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Baik, disebutkan di sini fakkara, yakni dia memikirkan apa yang dia fikir, wa qaddar, dan dia menetapkan, yakni dia telah membuat satu ketetapan dalam diri dia, pada diri dia, iaitu dia nak mereka-reka, mengatakan sesuatu yang bukan-bukan, mengatakan sesuatu yang tidak benar, tidak betul terhadap ayat-ayat Al-Quran. Baik, Al-Walid Al-Mughirah ini juga pernah disebutkan oleh Allah dalam Quran ni banyak tempat. Antara lain ialah di dalam surah Az-Zukhruf. Contoh ayat 31. Tuan-tuan boleh rujuk Az-Zukhruf ayat 31. Faqalu,
Dan mereka berkata, orang-orang Arab kafir musyrikin Mekah, laula nuzzila hadzal Quran. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran ini ala rajulin minal qaryataini azim, kepada seorang lelaki daripada salah satu dua tempat yang agung, salah satu daripada dua tempat yang hebat. Jadi ini merupakan satu pertanyaan, pasal apa Allah Subhanahu wa taala tak turunkan Al-Quran ni kepada seorang lelaki daripada salah satu tempat? Ada dua tempat yang hebat. Kenapa mesti Al-Quran ni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi dua tempat yang dimaksudkan di dalam ayat ni adalah merujuk satu bumi Mekah, yang kedua ialah bumi Taif. Satu bumi Mekah, satu bumi Taif. Dan ada juga pertanyaan, kenapa mereka tidak menyebut Mekah dan Madinah? Why Mekah dan Taif? Kerana Madinah pada waktu itu sebelum hijrah Nabi bukanlah sebuah bandar ataupun sebuah kawasan yang pesat dan membangun. Yasrib pada masa itu bandar biasa-biasa, belum dikenali, belum ternama dan terkemuka. Sebab tu yang mereka maksudkan ialah Mekah dan juga Taif. Siapa yang berada di Taif yang hebat? Yang berada di Taif yang hebat yang mereka maksudkan ialah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Manakala di Mekah yang hebat adalah merujuk kepada kawan inilah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Walaupun ada juga pendapat dan pandangan mengatakan selain daripada Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dimaksudkan itu ialah Utbah bin Rabi'ah. Jadi nak habakkan di sini, apa respon dan pandangan daripada kafir musyrikin Mekah yang menyebabkan mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan kalaulah wahyu tu turun kepada salah satu daripada dua orang ni, senanglah kami nak ikut, senanglah kami nak terima, sama ada kepada Urwah bin Mas'ud As-Saqafi yang duduk di Taif ataupun Al-Walid bin Al-Mughirah yang duduk di Mekah. Kerana dua-dua ini adalah watak yang masyhur dan watak yang popular, yang sememangnya sudah dikenali di mata mereka, mungkin mempunyai jasa-jasa dan kepentingan tertentu. Kalaulah Allah lantik salah seorang ni jadi Nabi, jadi Rasul, dakwahkan Islam dan syariat ni, mesti kami ramai-ramai suka dan pakai ikut terus. Tapi sebab Allah lantik Muhammad, dia tak ada apa-apa, anak yatim lagi, pak saudara pelihara lagi, tak terkenal lagi, tiba-tiba nak lantik jadi Nabi, nak suruh kami ikut. Jadi menyebabkan susah pada kami nak menerima dia sebagai seorang Nabi dan Rasul. Tu salah satu ayat lain berkenaan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Dan dia juga adalah merupakan salah seorang hakim pada zaman jahiliyah. Dalam bab bidang hukum ni dia salah seorang hakim. Dan dia juga antara pemuka Quraisy, barisan panel dalam Darun Nadwah. Di Mekah tu dia ada satu pusat disebut Darun Nadwah. Di sinilah diadakan perbincangan ke, depa nak buat forum ke, depa nak buat pertemuan ke, untuk membincangkan kepentingan-kepentingan suku-suku dan bani-bani yang berada di Mekah pada waktu tu. Tempat yang sama ni lah yang mereka guna, mereka rancang untuk bunuh Nabi waktu Nabi nak hijrah dulu pun tempat yang sama, Darun Nadwah. Jadi dia adalah salah seorang yang hebat, pandai, cerdas, terpelajar. Bahkan kalau kita lihat perkataan dia, pernah dia menuturkan dalam satu peristiwa ni selepas berlaku banjir dulu di Mekah, yang menyebabkan Kaabah ni rosak. Kita tahu kan isu perletakan balik Hajar Aswad tu. Jadi kita bukan nak cerita pasal letak balik batu Hajar Aswad tu, kita nak cerita selepas Kaabah tu dibina dan direnovate kembali. Selesai dah bina.
Lalu apa ucapan Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Arab musyrikin Mekah? Dia kata, sesungguhnya Rabb, iaitu Tuhan, pemilik kepada rumah ni. Siapa pemilik kepada rumah ni? Allah. Tidak sesekali akan menerima melainkan harta yang terbaik daripada kalian. Bagus ucapan dia. Tidak akan menerima kecuali harta yang terbaik daripada kalian. Dan janganlah sesekali kalian membuat pembangunan kepada bangunan, yakni rumah Allah ini. Jangan buat pembangunan kecuali membuat pembangunan rumah Allah ini hasil daripada harta judi. Hebat. Kalau duit-duit judi jangan bagi untuk membangunkan Kaabah atau nak renovate Kaabah, nak hias dan cantikkan Kaabah. Dan jangan juga daripada hasil riba. Riba pun tak mau. Dan juga jangan daripada hasil upah pelacuran. Hak mana-mana jadi pelacur tu dapat upah, dapat duit, jangan guna duit tu untuk pembangunan rumah Allah. Dan hindarilah daripada harta-harta yang buruk dan jelek daripadanya. Sesungguhnya Allah sesekali tidak akan menerima kecuali hanya yang baik-baik saja daripada kalian. Hebat tak ucapan dia? Hebat dah. Orang hebat. Orang yang mempunyai ramai penyokong dan pendukung. Bahkan Abdullah ibnu Abbas pernah menyebutkan, dalam Al-Quran ni Allah menyebutkan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah ni, walaupun tidak menyebutkan namanya secara jelas dan nyata, hampir ada 104 ayat. Bukan sikit tu tuan. Banyak 104 ayat ni secara tersirat. Di sebalik kisah-kisah tu ada nama dia. Macam tadi. Kenapa tak lantik salah seorang tu. Dia tak sebut nama jelas, tapi ada di situ Al-Walid bin Al-Mughirah. Banyak. Abu Lahab cuma satu surah saja. Hebat-hebat Abu Lahab satu surah. Al-Masad, Tabbat Tiada. Abu Jahal, kita duk berasa tak ada lain dah. Kalau sebut Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau sebut Abu Lahab, Abu Jahal. Sedangkan nama ni Ibnu Abbas kata hampir 104 ayat. Banyak sangat pasal kawan ni. Pasal apa? Baik. Kalaulah dikatakan, contohlah 104 ayat ni Allah cerita tentang kebaikan dan kesolehan ke, Allah cerita tentang keburukan dan laknat. Allah cerita pasal keburukan dan laknat seolah-olah tidak berguna, walaupun jumlah yang begitu besar. Allah menceritakan tentang diri dia dalam Quran kerana berupa hal keburukan dan laknat. Cuba tuan-tuan bayang dan andaikan, katakanlah kita ni kalau Allah sebut sekali saja, cukuplah nama kita, hak Allah nak cerita pasal baik, pasal soleh kita, sekali pun dah cukup. Walaupun tidak disebut seperti nama ni. Dalam ayat ni ada seorang lelaki yang baik dan soleh. Merujuk kepada siapa? Kepada kita. Kita punya bangga, kita berasa suka. Dia punya gembira melantun sampai ke planet mana nak habaq. Pasal apa? Allah sebut nama aku tentang diri aku dalam Quran. Ni 104 pun tak ada makna, tak ada nilai, tak ada value bila Allah berbicara mengenai keburukan. Allah berbicara mengenai penolakan terhadap nabinya, penolakan terhadap wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kita boleh faham. Dia berfikir dan dia menetapkan benda tu. Apa yang dia tetapkan tadi, sebagaimana yang saya sebut, dia nak mereka-reka. Cakap yang bukan-bukan tentang Al-Quran. Dalam hal ini ada beberapa riwayat, terutama di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dia datangkan beberapa riwayat berkaitan dengan kisah individu yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Baik, contoh yang pertama ialah satu riwayat datang daripada Al-Aufi. Al-Aufi mengambil periwayatan ini daripada sahabat dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah ibnu
Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya cerita riwayat atau kisah ni secara pemaknaan, bukan secara sebiji-sebiji, nak bagi mudah faham. Baik, suatu ketika Al-Walid bin Al-Mughirah ini telah datang dan pergi ke rumah salah seorang sahabat yang paling dekat dan qarib dengan Nabi. Rumah siapa? Rumah Abu Bakar As-Siddiq ataupun Abu Bakar Ibnu Abi Quhafah. Jadi bila dia datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dia masuk ke dalam rumah Abu Bakar. Tujuan dia bertemu dengan Abu Bakar ialah supaya sahabat besar ini membacakan ayat-ayat Al-Quran yang pernah beliau terima ataupun yang pernah beliau dengar daripada Muhammad. Jadi wahai Abu Bakar, aku datang pada kamu ni, aku nak dengar ayat-ayat yang kamu pernah dengar, kamu pernah baca, kamu pernah ambil daripada Muhammad, bacakan padaku. Lalu Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dia ambil daripada Rasulullah, wallahu alam, tidak diceritakan ayat yang mana, yang penting dia baca ayat Quran lalu didengar oleh Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Kemudian selesai hal tersebut, dia keluar daripada rumah Abu Bakar setelah mendapatkan apa yang dia perlukan. Lalu dia keluar menemui orang-orang Arab Quraisy. Dia pergi jumpa mereka. Sebab nak bagi tahu kat mereka, baru saat tadi aku pergi rumah Abu Bakar, aku suruh dia baca Quran dan aku dengar sendiri. Jadi aku nak bagi dah respon aku, pendapat aku tentang ayat yang aku dengar ni. Jadi apa kata Al-Walid bin Al-Mughirah? Sesungguhnya amat menakjubkan apa yang telah dibacakan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Sesungguhnya benar-benar amat menakjubkan apa yang telah dibacakan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Siapa dia Ibnu Abi Kabsyah? Dia pergi jumpa tadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq Ibnu Abi Quhafah. Tiba-tiba dia keluar bagi tahu kat geng-geng dia, amat menakjubkan apa yang aku dengar daripada Ibnu Abi Kabsyah, anak kepada Abu Kabsyah. Siapa yang dia maksudkan? Yang dia maksudkan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu Nabi Muhammad ni anak Abdullah. Patut dia sebut Ibnu Abdullah ataupun Ibnu Abdul Muttalib, lakab kepada tok dia. Siapa Abu Kabsyah? Abu Kabsyah namanya yang sebenar ialah Al-Haris bin Abdul Uzza bin Rafa'ah. Siapa Al-Haris bin Abdul Uzza ni? Dialah suami kepada ibu susuan Nabi, Halimatun Sa'diyah. Okey, Halimah Sa'diyah ibu susuan Nabi, atau nama sebenar dia Halimah binti Abi Zuhair. As-Sa'diyah tu lakab kepada bani dia, Bani Sa'ad bin Bakar, dan suami dia itulah yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza bin Rifa'ah tu digelar Abu Kabsyah. Sebab tu dia kata anak kepada Abu Kabsyah, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan keluarga angkat Nabi ni, keluarga susuan Nabi ni, Nabi punya 3 adik-beradik susuan. Anak-anak mereka lah. Anak pertama Abdullah bin Al-Haris. Yang kedua An-Nisa binti Al-Haris. Yang ketiga Syaimah binti Al-Haris. Jadi ni 3 anak Halimah dengan Abu Kabsyah yang jadi saudara sesusuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak paling kasih dan paling sayang kepada Nabi, hak selalu jaga Nabi, hak nama Asy-Syaimah tu. Syaimah. Baik. Bila dia sebut benar-benar menakjubkan, dia kata apa? Sesungguhnya apa yang diucapkan olehnya itu adalah bukan syair. Apa yang diucapkan olehnya itu bukanlah sihir. Apa yang disebutkan
diperkatakan ataupun dituturkan olehnya tu bukanlah kerasukan daripada penyakit gila dan sebagainya, tetapi sesungguhnya ia adalah benar-benar kalam daripada Allah. Tu ucapan dia tanpa dipengaruhi oleh sesiapa bila dia ambil dan dengar terus dari Abu Bakar. Tengok dia punya respon. Dia kata apa? Dia kata menakjubkan, bukan syair, bukan sihir, bukan daripada kerasukan, orang gila dan sebagainya. Tapi dia benar-benar adalah kalam Allah. Kerana beliau termasuk salah seorang penyair yang hebat, seorang penyair yang expert dalam bidang dia. Dia tahu semua tentang syair. Jadi bila dia dengar ayat Quran, dia boleh tahu dah, tu bukan syair, sebab dia ahli syair. Jadi dia habaq tu benar-benar kalam Allah. Jadi bila orang-orang Arab kafir musyrikin Mekah ni dengar dia habaq lagu tu, salah habaq habis lah. Jadi kaget, jadi bingung habis. Sudah. Lalu ada segolongan daripada Arab-Arab Quraisy ini mula menuturkan kata-kata yang berbau hasutan. Start menghasut dah bila kawan ni habaq lagu tu. Apa bentuk kalam mereka yang menghasut ni? Mereka kata, demi Allah, kalaulah Al-Walid, merujuk Al-Walid bin Al-Mughirah ni benar-benar masuk agama baru ni, kalau ikut Muhammad, nescaya jejak dia, apa yang dia buat ni akan diikuti oleh ramai orang-orang Quraisy yang lain. Kalau betul-betul kawan ni masuk, habislah ramai orang ikut jejak dia. Sebab dia popular, sebab dia disegani, sebab dia tu ramai orang yang kenal pasal personality dia. Lalu cakap-cakap begini akhirnya sampai didengari oleh Abu Jahal. Sampai berita ni ke Abu Jahal. Abu Jahal pun nak pergi jumpa dia lah. Bukan orang lain pun, pak saudara dia lah. Al-Walid bin Al-Mughirah kita cerita ni pak saudara Abu Jahal. Semalam kita dah ceritakan lebih kurang. Okey. Abu Jahal tu siapa? Abu Jahal tu siapa? Abu Jahal tu anak saudara. Al-Walid tu pak saudara. Dia ada seorang lagi, Saidina Umar bin Al-Khattab. Tiga-tiga ni ada hubungan. Baik, macam ni. Saidina Umar ni, sejarah ataupun salasilah hidup dia, bapa dia Al-Khattab itu adalah daripada suku Bani Adi. Ni Bani Adi ni antara Bani Pahlawan, orang Gedebel, orang Kelantan cakap. Mak dia, mak Saidina Umar, nama dia Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham ni suku Bani Makhzum. Geng-geng jenis keras kepala, jenis pahlawan, jenis Gedebel juga. Jadi sebab itulah dalam darah Saidina Umar, Bani Adi campur dengan Bani Makhzum ni salah satu, kita kata, personality yang hebat duduk pada Saidina Umar. Sebab mengalir darah Bani Adi dan Bani Makhzum. Baik, tengok nama mak dia, Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham ni kakak kepada Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Amru bin Hisham itulah nama betul Abu Jahal. Abu Jahal tu adik kepada mak dia. Jadi hubungan Umar dengan Abu Jahal apa? Anak saudara, pak saudara lah. Abu Jahal tu pak saudara Saidina Umar. Maksudnya apa yang Rasulullah doakan sebelum ni, supaya salah seorang menerima Islam daripada dua Umar tu, rupanya pak saudara dengan anak saudara je. Tapi yang Allah buka pintu hati, pintu hidayah ialah Saidina Umar, bukannya Abu Jahal. Dan Abu Jahal pula anak saudara Al-Walid tadi. Jadi apa hubungan Saidina Umar dengan Al-Walid? Cucu saudara dengan tok saudara je. Geng Bani Makhzum ni. Lepas tu anak Al-Walid siapa dia? Sahabat besar Nabi itulah, pahlawan hebat, Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Al-Walid dengan Abu Jahal sepupu. Pening dah. Nampak tak? Nah, dia punya tu. Nak habaknya, geng-geng, bila sebut nama tu, geng-geng pahlawan semua tu. Jadi sebab apa? Abu Jahal pak saudara dia. Tak apa. Untuk urusan ini biarlah aku sendiri yang menanganinya. Biar aku pergi jumpa dia, sembang dengan dia, cakap dengan dia bagi pihak kamu.
Kamu tak boleh buat apa-apa, biar aku pergi jumpa dia. Lalu Abu Jahal pergi ke rumah bapa saudara dia Al-Walid tadi. Sampai di sana dia masuk dalam rumah Al-Walid dan dia buat trik. Apa trik yang Abu Jahal buat? Dia kata, Al-Walid, wahai bapa saudaraku, sesungguhnya tidakkah kamu perhatikan bahawa kaummu telah mengumpulkan sejumlah dana yang besar, dana yang banyak untuk diberikan pada kamu. Pada hadak pun dia habaq kaum kamu tu, Arab Quraisy apa, telah kumpulkan dana yang besar dan banyak untuk bagi pada kamu. Lalu terkejutlah kawan ni, untuk apa dia kumpulkan dana tu? Untuk diberikan pada kamu. Dia kata, tidakkah mereka tahu? Mereka tak tahu ke bahawa aku ni salah seorang antara yang paling kaya di kalangan mereka? Buat apa lagi dana-dana ni? Dan tidakkah mereka tahu bahawa aku adalah antara orang yang paling punya ramai anak di kalangan mereka? Itulah kelebihan, keistimewaan yang Allah bagi pada dia. Bahkan kalau kita baca ayat sebelum tu, contoh dah, wa ja'altu lahu malam mamduda, ayat 12. Dan aku menjadikan baginya malam mamduda, harta yang banyak. Harta yang banyak Allah bagi pada Al-Walid ni. Riwayat dalam tafsir Imam Ibn Katsir sebut harta yang banyak, ada pendapat merujuk 1000 dinar. Ada pendapat merujuk 100,000 dinar dia ada. Ada pendapat merujuk dia mempunyai lahan pertanian, lapangan pertanian yang begitu luas. Ada yang menyebut lebih banyak daripada tu. Satu, Allah bagi dia harta yang banyak. Yang kedua, wabanina syuhuda, dan anak-anak yang sentiasa dekat dengan dia. Maksud syuhuda di sini anak-anak yang tidak pernah berpisah dengan dia, yang duk rapat, sentiasa duk dekat dengan dia. Segala urusan perdagangan ke, pertanian ke, semua dia arah, dan upah pegawai-pegawai dan kuli-kuli dia saja. Anak dia dengan dia tak lekat jauh, tak lari jauh. Dan ada riwayat sebut anak dia 10 orang. Yang paling banyak sebut anak dia 13. Bukan main-main. Jadi sebab itulah dia kata, pasal apa dia kumpul dana ni? Bukan dia tak tahu aku antara yang paling kaya, aku antara yang paling banyak anak. Okey. Mereka buat demikian, Abu Jahal trik lagi buat saudara dia ni. Mereka buat demikian kerana aku mendengar mereka membicarakan tentang kamu, yang mana kamu pi rumah Abu Bakar tu kerana nak meminta makanan daripada Abu Bakar. Seolah-olah dia ni macam tak ada makanan. Pi rumah Abu Bakar tu nak minta makanan daripada Abu Bakar. Jadi dengar lagu ni terkejut kawan ni. Lalu dia kata, apakah benar mereka, yakni kaumku, telah menganjing aku sampai sedemikian rupa? Maksudnya ngumpat dia, sindir dia, sinih dia, sampai orang kata dia pergi rumah Bakar tu kerana nak minta makanan. Macam ni dia tak ada harta, tak ada duit sangat. Padahal kawan ni dia. Kalau macam tu, selepas ni aku sesekali tidak akan pi bertemu lagi dengan Ibnu Abi Quhafah. Siapa dia? Abu Bakar. Aku tak akan pi lagi bertemu dengan Umar, cucu saudara dia. Aku tak akan pi lagi bertemu dengan Ibnu Abi Kabsyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dengar orang kata macam ni kat dia, terus dia kata, sesungguhnya apa yang aku dengar dan mereka perkatakan itu, ayat-ayat Quran tadi, tiada lain dan tiada bukan hanyalah sihir semata-mata. Tukar statement dah. Bila orang kata kat dia macam-macam. Ni satu riwayat yang kata berkenaan dengan peristiwa inilah turun ayat 11 sampai ayat 28 surah Al-Muddassir. Okey, ingat yang pertama ni, sebab peristiwa ni turun ayat 11 sampai ayat 28. Baik. Ada riwayat lain daripada Qatadah. Qatadah mengatakan, sesungguhnya kami mengira bahawa Al-Walid bin Al-Mughirah berkata macam ni. Tadi bentuk perkataan dia dalam riwayat yang pertama. Kami mengira Al-Walid bin Al-Mughirah kata macam ni. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memerhatikan perkataan lelaki ni. Siapa lelaki ni? Nabi Muhammad. Maksudnya dia dengar sungguh, bukan main-main.
Bukan saja-saja, tapi dia dengar sungguh-sungguh Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata perkataan ini bukanlah dalam bentuk syair. Apa yang aku dengar tu bukan syair. Dan sesungguhnya perkataan-perkataan ini adalah merupakan perkataan-perkataan yang manis. Dia sebut perkataan-perkataan yang manis, dan dia juga adalah perkataan-perkataan yang indah. Dan keterangan ataupun perkataan daripada Muhammad ini adalah sesuatu yang tinggi, dan tidak ada yang lebih ataupun paling tinggi daripada perkataan macam ni. Dan aku sesekali tidak meragukan lagi bahawa perkataan-perkataan yang aku dengar seperti ini adalah merupakan perkataan yang kuat dan mampu memukau serta mempunyai pengaruh sama seperti pengaruh sihir. Maksudnya bila dengar tu jadi terpegun. Kerana di sisi orang-orang Arab ni, bila mereka menerima sesuatu atau benda yang wow, yang hebat di sisi mereka, dan satu benda tu mereka tak dapat ungkapkan dengan kata-kata, sampai mereka tak boleh berfikir, dia nak sebut hebatnya benda ni, tak boleh nak keluar kata-kata, mereka andaikan itu adalah sama seperti sihir. Sama bila dengar ayat Quran ni, tak boleh nak kata apa ni, kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang tinggi, tak ada lagi tinggi, dan tak diragukan lagi. Dia sampai dia sebut tidak diragukan lagi, bahawa ni adalah yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Bila hak kata Qatadah, riwayat yang kedua ni dikatakan turunnya ayat 19 hingga 22. Tu dia ada perbezaan dah. Hak riwayat nombor 1 tadi 11 hingga 28. Hak Qatadah sebut ni dikatakan turun ayat 19 hingga 22. Ada lagi tak riwayat lain? Ya. Ada lagi riwayat yang Imam Ibnu Katsir ketengahkan, iaitu datang daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pemilik tafsir Tabari itulah. Imam tafsir At-Tabari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Thawr daripada Ma'mar, daripada Abbad Ibnu Mansur, daripada Ikrimah. Baik, beliau menceritakan satu ketika, tadi nombor 1 jumpa siapa? Abu Bakar. Kali ni riwayat ni Al-Walid bin Al-Mughirah datang jumpa dengan Nabi sendiri. Dan bila dia datang bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah membacakan kepadanya beberapa ayat Al-Quran. Dan bila Rasulullah baca ayat Al-Quran ni, hati dia jadi lembut, hati dia jadi lunak terhadap Rasulullah. Hati dia jadi lembut, hati dia jadi lunak. Jadi bila hal ni diketahui dan berita lebih kurang cerita sama sampai kepada anak saudara dia Abu Jahal. Abu Jahal pun pilah nak jumpa dia. Benda yang sama. Cuma tadi konteks jumpa Abu Bakar, hak ni jumpa Nabi. Jadi kamu tak tahu ke yang kaum kamu tu sedang mengumpulkan dana. Mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kamu. Pasal apa? Sebab mereka menganggap kamu sudah ada perubahan dari sudut kelakuan dan sikap kamu sebelum dan selepas kamu jumpa Muhammad. Mereka tengok sebelum kamu jumpa Muhammad lagu lain sebelum ni, hak kami kenal kamu. Tiba-tiba lepas Muhammad bacakan Quran pada kamu, balik jumpa Nabi Muhammad jadi perangai lagu lain. Sebab tu kami kumpul dana ni nak bagi kepada kamu. Kemudian dia jawab benda yang sama. Tidakkah mereka tahu bahawa aku orang yang antara paling berharta dan paling kaya? Aku tak perlukan duit dan dana ni. Tapi apa Abu Jahal habaq dekat dia? Tetapi aku nak minta apa pandangan dan tanggapan kamu terhadap Muhammad. Jadi orang-orang di luar sana tu, Arab-Arab musyrikin Mekah tu, mereka ni kalau boleh nak diberitahukan kepada mereka, nak dikhabarkan kepada mereka bahawa kamu ni tidak mengiktiraf, kamu ni menolak perkataan-perkataan daripada Muhammad dan kamu ni sangat membenci Muhammad. Mereka nak dengar hak tu.
Lalu dia kata, bagaimana boleh aku lakukan demikian? Aku nak buat lagu mana ni? Kerana apa? Kerana sesungguhnya tidak ada seorang pun daripada kalangan kalian yang terlebih baik dan hebat daripada aku tentang syair. Nak cari, nak harap ke hampa ni, hak paling hebat syair, tak ada orang lain, aku. Begitu juga tak ada seorang pun di antara kalian yang paling hebat berbanding aku berkenaan dengan puisi dan sajak. Itu pun hebat aku juga. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh menandingi aku tentang syair jin. Saya baca riwayat ni, syair dia sebut dah mula-mula, syair jin pun dia tahu ni, syair jin sungguh ke, syair tu nama jin ke, wallahu alam. Kira expert sungguh lah ni. Syair orang pun tahu, syair jin pun tahu ni. Sesungguhnya apa yang aku dengar tidak sama sekali sama, tidak mirip, tidak persis dengan syair yang aku tahu. Aku nak apa ni? Aku kan pakar. Bila Muhammad baca, aku tahu tu bukan syair. Bila Muhammad baca, tu bukan puisi. Bila Muhammad baca, tu bukan sajak. Bila Muhammad baca, tu bukan syair jin. Dan apa yang aku dengar tak ada persamaan langsung dengan apa yang aku sebut tu. Sesungguhnya kata-katanya mempunyai keindahan yang tiada taranya, tak ada banding beza. Sesungguhnya dia berada di atas yang akan menghancurkan dan memusnahkan apa yang di bawahnya. Dia adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kalau lagu tu Abu Jahal kata, perkataan kamu ni menyebabkan kaummu tidak selesa dengan kamu. Dia jadi tak selesa, kecuali setelah mereka mendengar perkataan-perkataan yang jelek dan buruk kamu terhadap Muhammad. Apa pun kamu kena habaq. Tu dia duk fikir tu, maksud ayat ni dia duk fikir waktu dia nak reka apa ni. Dia mereka sendirilah. Last kali dia kata apa? Tiada lain dan tiada bukan, ini adalah syair yang dipelajari daripada orang-orang dulu. Syair yang dituruti daripada orang-orang yang sebelum ni. Dia menetapkan perkara tu. Jadi dia telah mereka-reka sesuatu yang tidak benar tentang kalam Allah. Untuk riwayat yang ketiga ni, inilah penyebab kepada turunnya ayat ni 11 sampai 30. Tu beza dia. Riwayat pertama katakan turun 11 hingga 28. Riwayat kedua 19 hingga 22. Riwayat ketiga 11 hingga 30. Dan ini jugalah yang disebut oleh Muhammad bin Ishaq, sejarawan terkenal, dan bukan seorang daripada mereka, ramai yang bersetuju dengan riwayat ini. Dan juga As-Suddi mengatakan, ada kisah lain, kita bawa jugalah, jujur kita dengan riwayat yang disebut. Baik, As-Suddi mengatakan bahawa mereka ni pernah berkumpul di Darun Nadwah. Tujuan apa mereka berkumpul ni? Tujuan mereka berkumpul ni tak lain dan tidak bukan ialah kerana mereka nak bawa pandangan dan pendapat masing-masing, nak kata apa tentang wahyu Quran yang turun pada Muhammad ni. Jadi bila berkumpul ramai-ramai, meeting ramai-ramai tu, ni pula kami nak kata dia seorang penyihir. Bukan, sebab tak ada ciri-ciri penyihir pada dia. Contoh, kawan ni pula mari, kita nak kata apa ni? Kita nak kata dia seorang yang baca syair, tukang syair. Bukan, aku ahli syair, aku tahu bukan. Dia seorang puisi ke? Bukan. Dia baca sajak pun bukan. Dia ni terkena penyakit kerasukan orang gila pun bukan. Kita tuduh dia tukang tenung macam mana? Pun bukan. Last kali dia kata apa? Nanti aku fikir. Dia fikir-fikir, lalu dia menetapkan seperti perkataan sebelum ni, iaitu hak kita baca tadi, ayat 24. Faqala in haza illa sihrun yuksar. Dia berkata sesungguhnya Al-Quran ini tiada lain dan tidak bukan ialah sihir yang memberi kesan. Yuksar, sihir yang dipelajari, diikuti oleh orang sebelum ni. In haza illa qaulul bashar. Tiada lain dan tidak bukan, ini hanyalah perkataan manusia. Padahal kita tengok riwayat ada jumpa bakat, tiada lain, ini adalah perkataan kalamullah. Tapi sebab ada tekanan ni, geng-geng kata cari hak buruk-buruk, kita kena reka, kita kena ejah, kita kena ubah, dia sanggup buat macam tu. Dia sanggup buat macam tu. Mengubah, bukan mengubah wahyu Allah tu, mengubah pandangan dan persepsi tentang wahyu Allah.
Jadi turunlah ayat tersebut kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan kalau kita tengok dalam surah yang lain, cerita perangai mereka ni, boleh rujuk surah Al-Furqan ayat 9, boleh rujuk surah Al-Isra ayat 48. Unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu. Maksudnya mereka berkumpul tu, hak ni nak tuduh hak ni nak kata hak ni nak label hak ni nak cop hak ni. Tapi hakikatnya fadallu, mereka dalam kesesatan. Fala yastati'una sabila. Mereka tidak menemui jalan, mereka tidak menemui cara, mereka tidak menemui punca untuk menentang dan menolak kerasulan. Macam-macam. Padan tak kalau Allah turun ayat orang macam ni? Padan. Okey, kita tengok ayat seterusnya 19. Faqutila kaifa qaddar. Faqutila ni, qutila ni bunuh lah. Tapi ayat bunuh ni kita buat ayat macam ni. Maka binasalah dia. Kalau nak buat ayat ganas lagi, mati tu bunuhlah hang ni. Mati kena bunuhlah hang ni. Faqutila, maka binasalah dia. Kaifa qaddar. Bagaimana dia boleh menetapkan hal tersebut? Dengan nisbah Allah kata, binasalah kamu wahai Al-Walid bin Al-Mughirah. Bagaimana kamu boleh menetapkan hal tersebut dari sudut kamu rasa nak mereka-reka sesuatu tentang kalam aku, nak cakap yang bukan-bukan tentang kalam aku, nak tuduh sesuatu yang tidak sepatutnya tentang kalam aku. Summa qutila kaifa qaddar. Kemudian sekali lagi, maka binasalah dia, bagaimana dia boleh menetapkan hal tersebut. Padahal cukuplah kalau sekali Allah sebut, maka binasalah dia. Tapi bila Allah ulang dua kali, ni nak menunjukkan peneguhan kuat. Ni memang laknat sungguh-sungguh lah orang macam ni. Dan perkara yang berkaitan dengannya. Ni bukan ubah ayat Quran ni tuan-tuan. Bukan ubah baris ni. Ubah tanggapan dan persepsi yang sebenar tentang Quran. Maksudnya Quran sebenar datang daripada Allah, dia habaq bukan datang daripada Allah, dia habaq datang daripada manusia. Dia tuduh Nabi macam-macam. Macam tu pun Allah laknat orang macam ni sampai dua kali. Cuba kita ambil pengajaran lagu manalah pandangan Allah terhadap manusia yang memang ubah ayat terus. Ayat macam ni dia pergi ubah lagu lain, baris macam ni dia pergi baris lagu lain, cara baca macam ni dia pergi cara lagu lain, tafsir Quran daripada ulama salaf, ulama muktabar, ulama mujtahid lagu ni dia pergi ejah lagu lain, semata-mata nak memenuhi selera dia, kecenderungan dia, hawa nafsu dia. Lagi-lagilah orang ni mempunyai nilai yang buruk di mata dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa nazar. Kemudian dia berfikir dan merenungkan. Dia nak fikir ni, nak reka apa ni? Nak reka lah. Orang cerdik, orang cerdas ni dia kena reka. Biar rekaan dia, alasan dia tu dapat diterima. Sebab tu kalau kita tengok banyak berlaku penolakan ni. Nak tuduh syair, tak boleh. Orang tak percaya lagu ni. Nak tuduh dia cakap bohong, orang tak percaya. Maksudnya bukan main-main. Orang nak buat jahat ni, dia kena fikir habis-habis sungguh. Biar orang percaya kepada kita, biar orang boleh terima alasan kita. Bukan sembrono nak buat kejahatan, nak buat kerosakan, kehancuran ni. Summa abasa wa basar. Kemudian dia, abasa ni bermasam muka. Wa basar ni merengguh. Kalau kita masam muka, bunyi. Orang nak marah lagu mana. Wa basar ni kalau bahasa standard sikit, macam mana kita nak abad, orang yang pada wajah dia ni terlihat atau ternampak perasaan marah dan benci yang sangat-sangat. Masa muka berkerut satu hal, berdenguh lagu, kemudian tengok pada muka dia tu memang benci yang marah terhadap sesuatu. Lepas tu summa adbara wastakbara. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri dia. Adbara, berpaling. Macam kita belajar fiqh bab taharah, ada kubul, ada dubur. Kubul duduk depan ke belakang? Kubul depan ke belakang? Depan. Dubur
belakang. Ni adbara sama. Maksudnya dia berpaling tu dia membelakangkan kebenaran, membelakangkan dakwah Nabi. Ambil benda tu tak kat belakang. Wastakbara, kemudian menyombongkan diri dia. Bentuk kesombongan kemuncak dia buat ialah mengatakan sesuatu yang bukan-bukan mereka-reka terhadap kalam Allah. Jadi apa yang dia kata macam saya baca tadilah. Faqala in haza illa sihrun yu'sar. Tiada lain dan tiada bukan, dia adalah sihir yang memberi kesan. Baik, ada persamaan dengan sihir yang sebenar. Biasanya sihir yang sebenar ni, kalau kita kata suami dan isteri, orang tu sihir, dia nak suruh apa? Suami dan isteri ni berpisah. Suami dan isteri ni makin jauh. Suami dan isteri ni makin retak, makin bergaduh, saling jauh menjauhi antara satu dengan lain. Dia nak habaq persamaan dia. Ayat Al-Quran yang Muhammad baca juga punya pengaruh sihir yang memberi kesan. Sehingga kan bila seorang ni, adik-beradik hak ni masuk Islam, hak ni lawan Islam, dia jadi makin jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Seolah-olah dia menjauhkan kita daripada keluarga kita. Sihir Al-Quran Nabi Muhammad ni memisahkan kita dengan adik-beradik kita. Sebab orang yang punya kepercayaan kepada Nabi Muhammad, dia punya sisi akidah yang berbeza dengan yang mereka pegang sebelum ini, mengikut adat jahiliah dan nenek moyang mereka. Patulah sekali tukar statement, ini tiada lain dan tiada bukan kecuali hanyalah perkataan-perkataan manusia. Habitat tu tak boleh nak buat apa dah. Tapi hak sebenarnya dia mengakui tak? Mengakui, tapi sebab sombong tu. Ni kata poin, sombong ni tolak kebenaran payah. Dia tahu tu benda betul, dia tahu tu benda benar, tapi tak mau terima. Kerana apa? Kerana hawa nafsu dia, kecenderungan dia memiliki sudut yang berbeza daripada dia menerima kebenaran yang sebenar. Jadi buanglah hawa nafsu kita, buanglah muyul kita, buanglah kecenderungan kita, buanglah minat kita bila dia bertentangan dengan kebenaran yang sebenar. Sebab kita nak cari kebaikan ni kena ikut hak benar lah, ikut hak betul. Walaupun kita kata hak jahil, hak salah, hak buruk, hak batil tu mengikut kecenderungan hati kita. Kita suka benda tu, ikut benda tu, cari nahan, cari penyakit. Walaupun tak ada persamaan dengan kecenderungan dan jiwa kita, ikutilah kebenaran kerana itulah jalan keselamatan. Itulah payah nak tinggal suatu benda yang telah lama bertapak pada jiwa dan hati kafir-kafir musyrikin Mekah sewaktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.